Okey, baik. Test mikrofon 1 2 3, test mikrofon 1 2 3. Okey, test mikrofon 1 2 3. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat datang pada semua FJ ucapkan terhadap channel Farhan Jamal ini. Okey, baik. Pada konten malam ini FJ nak buat konten santai saja, iaitu berkaitan dengan satu mesej yang FJ terima di dalam inbox page FJ, iaitu daripada Syahrudin Shah, di mana dikatakan salam bang, ulas ini. Lepas tu dibagikan link video lah. Okay, link video itu adalah link video berkaitan dengan video terbaru daripada channel Prince Smith, iaitu tajuk dia Perempuan Menangis di Tingkat 3 Rumah Aku, Jin dalam rumah, orang berlari dalam rumah, on camera. Jadi Syahrudin ni dia nak tahu pendapat dari FJ. Okay? Jadi FJ pun cakap insyaAllah FJ akan ulaslah video itu. Jadi video pada malam ini adalah video perkongsian santai saja berkaitan dengan video daripada channel Prince Smith. Okey, sebelum kita ulas berkaitan dengan video seram Prince Smith yang terbaru dari mana kalau korang tengok lah, FJ dah tengok sebelum kawan ni dia sharekan link ni lah kepada FJ dah tengok dah video tersebut semalam ataupun kemarin. Okey, di mana bagi pihak Prince Smith, beliau banyak kali menyatakan bahawa ramai orang yang mengambil kesempatan buat konten video menceritakan tentang hal dia dan mendapat keuntungan daripada kisah dia tu lah, kisah Prince Smith itu. Jadi sebab itu FJ memang kalau boleh FJ cuba untuk elakkan daripada ulas sebarang video daripada pihak channel Prince Smith lah. Tetapi sebenarnya FJ dah lama sangat nak menyatakan pendapat FJ tentang apa yang berlaku kepada Prince Smith. Jadi FJ claim siap-siap tujuan FJ buat video ini adalah untuk menyatakan pendapat atau pendirian FJ berkaitan dengan gangguan-gangguan yang berlaku dalam video yang bro Prince Smith hasilkan lah. Okey, baik. Sebelum itu FJ nak beritahu kita, sebelum pergi jauh lah terhadap video yang baru ni. Okey, untuk pengetahuan korang semua bahawa FJ telah follow Prince Smith ni daripada sejak nak kata awal dia terlibat dalam YouTube itu taklah, tapi antara waktu dia tengah nak naik lah. Okay, waktu dia tengah nak naik, waktu tu tahun 2019. Dan perkara yang korang kena faham bahawa pada 3 ataupun 4 ataupun 5 tahun yang lepas, YouTube di Malaysia ni tengah nak naik tau. Okay, tengah fasa baru nak berkembang dan sebagainya. Dan kalau waktu tu siapa yang ada subscriber ni antara 100,000 hingga ke 300,000, pada waktu tu dah hebat dah pada ketika itu. Maksudnya tak ramai orang yang cecah 100k subscriber. Okey, kena faham timeline ni. Jadi FJ follow dia daripada tahun 2019, di mana waktu tu konten tu FJ mula tengok video-video Prince Smith ni daripada dia buat video-video konspirasi. Banyak video-video konspirasi yang di-share kan berkaitan dengan Illuminati, Freemason dan sebagainya. Okey, dan dia antara yang pada waktu tu kira macam subscriber yang teramai lah pada ketika itu. Waktu tu orang lain semua baru nak naik dan sebagainya kan. FJ pun pada masa tu baru awal-awal buat video dan sebagainya. Waktu tu Prince Smith ni dia dah kira on top lah, maksudnya antara top YouTuber dekat Malaysia ni lah yang orang kenal. Okay? Jadi FJ tengok lah, satu yang FJ salute berkaitan dengan Prince Smith ni berkaitan dengan cara dia editing video dia. Okay? FJ tengok video kat Prince Smith ni sebab satu, FJ nak tengok dia punya cara editing video. Maksudnya bukan editing video yang buat video fake ke bukan. Dia editing cara dia mainkan transition, letak music dan sebagainya. Bagi FJ itu adalah satu perkara kemahiran dia. Memang FJ respect, FJ kira genius lah. Di mana FJ kalau nak buat benda macam tu pun agak sukar sebenarnya. Tak semua orang boleh ada kelebihan macam tu. Di mana kalau FJ tengok waktu tu masa awal-awal YouTube Malaysia nak meletup, FJ selalu tengok konten-konten daripada negara luar, negara barat dan sebagainya, US punya, ada yang daripada Rusia punya, ada yang daripada UK punya yang konten seram dan sebagainya. FJ selalu follow lah. Jadi apabila Prince Smith ni dia keluarkan video dia lebih kurang konsep macam luar negara punya style lah. Memang
memang stylo, memang FJ respect lah kan, sebab waktu tu tak semua YouTuber kat Malaysia ni macam dia. Okay, waktu tu memang kalau kata dia lah. Okay, kalau katakan Prismic tu memang orang kenal lah cara editing dia dan sebagainya. Kalau orang lain belum sampai tahap macam tu lah. Cuma sekarang ni dah berbeza lah. Sekarang ni dah ramai orang yang naik dan sebagainya, dah ramai orang dapat 100k subscriber pun bersepah-sepah dah sekarang kan. Macam FJ sendiri pun bersepah-sepah lah. Okay, tapi pada ketika itu dia antara top lah. Maksudnya susah orang nak capai 100k subscriber pun antara susah lah. Okay, berbalik kepada cerita tadi kan, AJ selalu tengok konten video dia berkaitan dengan konspirasi dan sebagainya, dan AJ agak suka lah kat situ. Dan pada waktu tu dia pun dah popular dah. Dia dah popular, dah glamour dah kan, dah memang kira on top lah cerita dia. Dia buat reveal tentang Freemason, dia pergi ke bangunan Freemason. AJ tengok juga video tersebut. Sebab AJ tengok video tu sebab AJ suka berkaitan dengan cara dia editing video dan cara dia edit video tu lah, memang pro lah. Itu kenapa FJ follow channel Prismic ni. Kemudian apabila sampai tahap dia keluarkan video berkaitan dengan D-Box kan, berkaitan dengan D-Box. Okay, pada ketika itu memang tak dinafikan, pada FJ tak ingat video D-Box tu pada tahun berapa, mungkin 2019 ataupun 2018 lah. Pada ketika itu memang tengah viral lah satu dunia berkaitan dengan orang sebut-sebut, bukan dekat Malaysia je tau, tapi dekat US, dekat luar negara dan sebagainya. Sebab AJ selalu follow channel daripada luar negara. Memang waktu tu tengah meletup-letup berkaitan dengan kotak D-Box lah. AJ nak sebut pun tak tahulah, AJ sebut D-Box lah, DYBOX kan. Kotak D-Box tu tengah viral waktu tu. Okay, jadi pada waktu tu salah satu konten daripada Prismic ni, dia keluarkan lah video berkaitan dengan, dia reveal lah dia terima satu kotak D-Box ni daripada luar negara, yang mana kalau tak silap FJ tak ingat sangat, Prismic ada mention dia beli daripada dark web kot. Okay, dark web. Dan pada ketika itu, pada tahun itu juga, dark web ni baru orang macam tahu tentang kewujudan dark web lah. Maksudnya bukan orang baru tahu, tapi waktu tu tengah viral lah tentang laman web, dark web ni dan sebagainya kan, pada ketika itu. Sebenarnya FJ tahu daripada zaman FJ belajar lagi tentang dark web ni, cumanya pada waktu tu kita Malaysia tengah YouTuber baru nak naik, jadi bila ada konten yang macam tu memang meletup lah. Okay, dan benda tu berlaku. Okay, dia beli dan sebagainya, kotak tu sampai dan sebagainya. Jadi ada isu lah berkaitan dengan orang kata fake dan sebagainya lah. Dan FJ pada ketika itu, FJ tak berminat nak ulas sama ada fake ke tak fake ke kan. Sebab waktu tu FJ bukan buat konten video react macam ni. FJ buat konten video jalan seram. So FJ tak ada masa nak buat video ulasan video orang lain ke apa. FJ memang tak ada masa sangat. Sebab waktu tu FJ memang sibuk menguruskan rakaman untuk jalan-jalan seram lah. FJ punya jadual memang pack sangat-sangat. Memang tak ada masa lah senang cerita. Sebab tu FJ punya video jalan seram pun memang selalu keluar lambat. Kadang-kadang sebulan sekali ataupun 2 kali macam tu. So tak ada masa nak ulas dan sebagainya. Tapi FJ ada pendapat. Kemudian FJ tak, waktu tu memang tak terfikirlah nak ulas ke apa. FJ pun ramai yang minta FJ ulas berkaitan dengan betul ke keaslian D-Box tu apa semua. Tu macam awal-awal lagi belum ada tuduhan lagi yang menyatakan bahawa apa yang dibuat tu palsu, masih belum ada lagi. Okay, FJ macam okay, no problem. Sampailah satu tahap bila Prismic ni buat video yang menyatakan bahawa beliau ini selalu diganggu. Okay, dan pernyataan daripada Prismic ni yang menyatakan bahawa gangguan yang beliau alami itu adalah kerana daripada dia unboxing D-Box tu. Jadi dekat situ mulalah pertikaian di antara netizen, dan ada yang mula nak mempertikaikan dan sebagainya. Dan AJ tengok juga video pertikaian itu yang di mana ada pihak yang menyatakan pendapat bahawa D-Box tu adalah peti surat dan sebagainya, diorang reveal dan sebagainya lah. Ok, so kalau korang tanya point AJ pada ketika itu, AJ memang tak berminat untuk komen lah waktu tu. Sebab waktu tu tengah panas kan, AJ tak berminat untuk komen berkaitan dengan sama ada ianya fake ataupun tidak. Sebabnya kita masih tak tahu lagi sama ada dia cerita dia macam ni lah. Apa yang berlaku pada ketika itu, yang tahu ialah Prismic saja. Okay, kita tak tahu Prismic ni memang boleh jadi situasi macam ni tau. Dia order betul-betul barang itu daripada luar negara dan sebagainya, yang mention kata D-Box tu. Kemudian barang itu mungkin sampai kepada dia
Mungkin barang itu adalah palsu ke apa ke, kita tak tahu. Dan mungkin pihak Prismit sendiri yang buat video tu, mungkin dia sendiri pun tak tahu benda tu adalah peti surat ke apa semua kan. Tak tahulah. Sebab tu saya cakap, bila kita nak komen ni, lebih baik kita berhati-hatilah, jangan buat tuduhan terus. Okay, mungkin dia sendiri pun tak tahu benda tu adalah box yang fake lah. Jadi dia hanya ambil box tu, dia unboxing dan sebagainya, dia keluarkan barang-barang daripada box itu, dan dia kata selepas dia buat itu, dia menerima gangguan lah. So sampai dekat situ, bila dah bergaduh-gaduh apa semua kan, AJ memang waktu tu pun AJ pun sibuk macam mana fikir nak buat jalan seram apa semua. Sebab AJ kerja tau, AJ tak ada masa sangat untuk ulas dan sebagainya lah pada ketika tu. AJ memang fokus kepada konten-konten AJ buat lah, iaitu jalan seram. Jadi AJ pun biarlah benda ni kan, AJ biar tengok komen orang lain dan sebagainya lah. Jadi berlakulah tuduhan-tuduhan dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulan daripada Prismit unboxing di box tu, AJ tak nak simpulkan bahawa itu adalah fake ke apa ke, sebab AJ tak tahu sama ada, mungkin bagi pihak Prismit sendiri, dia pun tak tahu benda tu adalah fake. Mungkin dia order, benda tu sampai, dia unboxing. So bila dia unboxing, dia menerima gangguan. Itu FJ punya pandangan lah. Kenapa FJ cakap macam tu? Sebab pihak Prismit beberapa kali dia mention bahawa dia tak tahulah tentang benda tu kan. Tetapi sebab kenapa orang tuduh dia buat video fake, orang tuduh dia berlakon dan sebagainya, adalah kerana mungkin sebab dia punya editing tu, macam yang dia cakap sebelum ni, awal-awal tu, dia punya editing tu memang power. So orang ingat apabila keluar video macam tu apa semua, dengan keadaan dia edit video, dia memang kemas lah, memang kemas. So orang ingat benda tu fake, benda yang saja dibuat-buat. Sedangkan Prismit ni, dia memang video dia memang macam tu pun, dia memang pro pun, memang genius edit video pun sebelum dia buka di box tu. Jadi mungkin dari situ orang salah faham. Orang ingat Prismit ni dia buat video fake, video berlakon, video tipu dengan cara dia shooting apa semua. Sedangkan memang dia macam tu, dia punya gaya dia. Dia tengok daripada dia awal-awal lagi. Maksudnya bukanlah daripada awal channel dia naik, tapi daripada dia start buat macam misteri-misteri konspirasi. Memang dia style dia macam tu lah. So mungkin di situ orang mula salah faham dan membuat tuduhan lah kepada dia bahawa menyatakan dia fake. Okey, itu tak menjadi masalah, mungkin berlaku salah faham. FJ pun tidak menyalahkan orang yang membuat tuduhan dan sebagainya, sebab benda ni mungkin berlaku salah faham di antara pihak Prismit dan juga pihak orang ramai lah. Tapi apa yang berlaku selepas tu kan, Prismit keluarkan banyaklah video berkaitan dia kena ganggu dan sebagainya kan, dia kena ganggu dan sebagainya. So bila orang dah kecam dia kata dia buat video fake dan sebagainya, tapi dia masih keluarkan lagi video yang berkaitan dia cakap dia kena ganggu. So okey, dekat sini FJ rasa macam ada kepelikan lah, di mana FJ rasa, FJ meletakkan, FJ rasa lah, ni FJ rasa lah, boleh jadi salah kan, FJ rasa gangguan yang dialami oleh Prismit ni betul. Sebab orang dah tuduh dia sebagai buat video konten yang tipu, yang fake dan sebagainya, tapi lepas tu dia keluarkan lagi video berkaitan dengan gangguan yang dia terima kan, gangguan daripada rumah lama dia lagi. Okay, rumah yang apartmen ke apa tak kan, rumah dari situ lagi, kemudian dia berpindah ke rumah baru, kemudian dia teruskan konten yang macam tu. Bila keluar konten dia tu, lagilah orang tuduh dia, orang kata ini nak view lah, ini nak apa, nak sekadar perhatian lah dan sebagainya lah, tuduhan-tuduhan yang dilemparkan kepada dia. Tapi sebenarnya kalau ikut pemikiran FJ lah, Prismit ni dia dah popular dah, daripada dia buat konten yang dia kena ganggu tu, dia dah glamour dah. Kalau FJ lah, kalau orang tuduh FJ sebagai buat video fake apa semua lah, tentang mungkin satu episod FJ, orang tuduh FJ macam-macam lah. FJ lepas tu mungkin FJ takkan buat lah, lantak korang lah, macam FJ style ni tu lah kan. Ataupun orang biasa pun mungkin akan bertindak macam tu lah. So kalau orang tak percaya, aku tak go on lah. Macam contoh orang kritik FJ tentang video kerasukan. Yang ni FJ bagi contoh sikit. Orang kritik FJ berkaitan dengan video kerasukan. So apa yang FJ buat? FJ tak keluarkan video yang memang ada kena rasuk berapa kali, yang berkaitan kalau pergi dekat jalan seram dan sebagainya, kena rasuk dan sebagainya. So bila ramai orang cakap FJ buat konten tipu, berlakon kan, apa semua, buat tuduhan lah, member sebagainya kata fake, sedangkan benda tu ada real, FJ padam. FJ tak keluarkan. FJ keluarkan fokus kepada jalan-jalan je. Itu style FJ lah. Dan FJ fikir kalau memang Prismit ni dia fake lah, katakan dia buat sebab dia berlakon lah, kata rumah dia kena ganggu dan sebagainya, FJ rasa dia dah stop dah daripada buat konten macam tu. Lebih baik dia buat video-video macam konspirasi, video tentang menceritakan tentang
react apa semualah sebelum macam sebelum ni. Okay, so dia teruskan dengan video dia kena ganggu dan sebagainya. Dari situ FJ dah mula rasa macam ada kebenarannya apabila Prismate ni dia keluarkan video berkaitan dengan cerita-cerita seram. Ini sekadar pandangan je lah. Mungkin kalau pihak Prismate dengar yang video FJ ni dia rasa tak betul, so FJ tak nak sampai kita bergaduh-gaduh lah, sebab Prismate beberapa kali bagi tahu bahawa ramai orang buat video adalah untuk kesempatan lah, untuk menaikkan view dan sebagainya. Untuk konten kali ni memang FJ terus terang cakap FJ bukan buat konten untuk naikkan view page channel FJ ni. FJ punya viewers sendiri yang berkaitan dengan jalan seram. Cumanya apabila ada orang komen dia suruh FJ react berkaitan dengan apa yang berlaku kepada Prismate, FJ cuma menyatakan pandangan FJ yang FJ follow Prismate ni sejak dari dia buat video-video konspirasi, dan pada waktu tu tengah YouTube tengah naik lah pada waktu tu. Okay, YouTube Malaysia ni tengah nak naik. Okay, bersambung balik kepada cerita tadi. Konten ni agak panjang, jadi layan je lah. Kalau nak layan boleh, tak nak layan pun tak ada masalah. Sampailah satu ketika apabila dah teruk sangat, dia jemput pusat rawatan Al-Idrus. Okay, pusat rawatan Al-Idrus yang di mana ada Ustaz Syafiq dan sebagainya. Dan video konten Ustaz Syafiq ni sebenarnya FJ dah tengok sebelum mereka datang ke rumah Prismate lah. Sebab FJ kan macam FJ cakap, FJ study tentang rawatan Islam dan sebagainya. So FJ tengok video-video orang buat rawatan, proses rawatan dan sebagainya. Dan salah satu video yang FJ selalu tengok ialah video rawatan pihak pusat rawatan Al-Idrus lah. Sebab waktu tu pusat rawatan Al-Idrus ni, waktu sebelum dia pergi ke rumah Prismate ni, waktu tu dia punya rating dia agak tinggi lah, macam naik tiba-tiba berkaitan dengan kerasukan dan sebagainya. So waktu tu memang bukan naik tiba-tiba lah, maksudnya waktu tu tengah meletup lah pusat rawatan Al-Idrus ni. Jadi apabila pusat rawatan Al-Idrus ni meletup dan sebagainya, orang minta lah supaya membantu pihak Prismate ni untuk menyelesaikan masalah gangguan yang dihadapi. So pergilah rombongan pusat rawatan Al-Idrus ke rumah Prismate. Okay, so ini adalah pandangan FJ saja apabila mereka membuat proses rawatan dan sebagainya lah. Okay, waktu tu biasalah, siapa-siapa yang pernah tengok video daripada Ustaz Syafiq dan sebagainya, pusat rawatan Al-Idrus, waktu tu dia gunakan kaedah mediator. Okay, kaedah mediator ni di mana dibacakan ayat dan sebagainya, kemudian ada kawan dia ataupun tim dia yang ada jin masuklah dalam badan, kemudian dia berinteraksi. Okay, mediator ni. Okay, untuk pengetahuan semua bahawa bagus juga apabila video tu disebarkan. FJ sebenarnya dulu tak tahu tau bahawa mediator ni, FJ ingat boleh lah sebab kita punya pengalaman kurang. Jadi FJ ingat kaedah mediator ni boleh, tapi sebenarnya kaedah mediator ni ada mufti wilayah ke ataupun mufti wilayah tak silap, dia telah mengeluarkan bahawa kaedah mediator ni tak boleh lah, diharamkan dan sebagainya. Dan pihak rawatan Al-Idrus pun apabila menerima komentar seperti itu, dan FJ tengok sekarang ni pusat rawatan Al-Idrus dia lebih baik lah, dia tambah baik dia punya cara kaedah rawatan itu, maksudnya tidak lagi menggunakan kaedah mediator ni. FJ nampak lepas itu sekarang ni kalau FJ tengok video daripada pusat rawatan Al-Idrus pun, dia dah tak merakam orang yang kena rasuk. Okay, waktu proses rawatan tu kalau FJ perasan lah, dia dah tak rakam orang yang kena rasuk kat depan ke, dia rakam hanya Ustaz Syafiq saja. Maksudnya dia tambah baik setelah menerima komen-komen ataupun nasihat-nasihat daripada orang ramai lah berkaitan dengan rawatan Islam dan sebagainya. Jadi dia menambah baik. Jadi FJ rasa benda tu bagus sebab makin better lah. Kalau tak, kita pun tak tahu, FJ pun tak tahu bahawa mediator tu tak boleh kan. Rupanya tak boleh. Bila buat pembacaan dan sebagainya, ada yang menyatakan pendapat bahawa pendapat paling kuat menyatakan tak boleh lah kaedah mediator tu. Jadi waktu kejadian kerasukan yang berlaku dekat rumah Prismate tu, okay, jadi ada yang dialog, dia bercakap-cakap dan sebagainya kan. Dia bercakap-cakap dengan jin dan sebagainya. Waktu tu jin tu tak nak bercakap. Okay, siapa pernah tengok lah video tu kan, jin tu tak nak bercakap dan sebagainya. Jadi FJ pun melihat situasi tu daripada pandangan FJ real lah. Maksudnya kerasukan yang berlaku tu semua adalah real, bukan main-main, bukannya berlakon dan sebagainya. Jadi ada juga tuduhan bila kan Prismate dituduh membuat video fake dan sebagainya, berlakon dan sebagainya. Waktu tu pusat rawatan Al-Idrus ni pun terpalit sekali. Pusat rawatan Al-Idrus ni pun terpalit sekali. Orang menyatakan bahawa mereka ni dah kautim dah dengan pihak Prismate, berlakon juga.
Sedangkan FJ dah tengok video pihak rawatan Idrus ni sebelum dia pergi ke rumah Prismit, memang biasanya memang real lah. Apa yang berlaku, kerasukan dan sebagainya tu memang real. Lepas tu FJ pun tanya kepada member, FJ yang selalu FJ bawa tu lah. FJ tanya dia berkaitan dengan satu scene tu di mana jin tu tak boleh bercakap dan sebagainya. So FJ pun tanya kat dia, "Weh, kau tengok video ni betul tak? Yang jin tak boleh bercakap ke apa? Jin daripada Eropah ke apa ni yang tak boleh bercakap apa semua?" FJ tanyalah dia dalam keadaan melawak macam tu. Lepas tu dia pun tengok video yang FJ tunjuk tu. Dia kata jin yang merasuk pada ketika itu adalah jin yang daripada binatang. Ini daripada member FJ punya view lah. So dia kata memang tak boleh bercakap. Dia tak boleh bercakap. Dan sebelum ni FJ ada mention bahawa jin-jin binatang ni kebiasaannya adalah jin-jin suruhan lah. Jin-jin suruhan dia ada atas lagi daripada yang jin binatang tu. So kebiasaannya apabila orang nak melakukan proses rawatan, kebiasaannya yang akan datang dulu dia punya kuli-kuli batak ni lah, jin binatang lah, jin kuli lah, yang memang tak hebat ni, memang orang kata jadi mangsa lah. Di mana kalau kadang-kadang bila kita tanya kepada jin yang datang dan sebagainya, yang suruhan dan sebagainya, mereka sendiri pun tak nak datang sebenarnya, tapi disebabkan disuruh oleh ketua mereka, jadi mereka datang, mereka mengganggu dan sebagainya. Kalau mereka tak buat arahan tersebut, mereka akan diseksa lah. Ini menurut daripada apa yang mereka cakap. Boleh percaya, boleh tidak. Jadi cerita dia sambung balik. Jadi apabila sampai proses rawatan itu selesai, maka pusat rawatan Idrus dia kembali kepada kerja dia. So Prismit pun kembali kepada kerja dia. Dekat sini yang berlaku salah faham. Dekat sini yang berlaku salah faham. Di mana bagi orang yang tak biasa, orang ingat apabila kita telah melakukan proses rawatan, waktu telah buat proses rawatan sebagainya, ada kena rasuk, lepas tu malam tu selesai, orang ramai salah anggap bahawa, orang ingat lah, orang yang tak ada pengalaman berkaitan dengan hal ini, mereka ingat bahawa benda itu telah selesai lah. Benda itu telah selesai. Tapi sebenarnya hakikat dia siapa-siapa yang pergi kepada proses rawatan Islam dan sebagainya kan, sebenarnya dia bukannya boleh selesai dalam sekali rawatan saja. Dia bukannya boleh selesai dengan sekali rawatan saja. Dia kena banyak kali proses rawatan, dan belum tentu lagi kalau pergi kepada 10 kali rawatan pun belum tentu boleh sihat 100%. Walaupun orang tu mungkin orang itu adalah orang hebat dan sebagainya, benda ni berlaku atas keizinan Allah SWT. Kena faham tu. Jadi apabila pusat rawatan Idrus ni dah balik, Prismit pun buat kerja dia, pusat rawatan ni pun buat kerja dia, ramai yang salah anggap bahawa orang ingat waktu tu dah selesai dah. Maksudnya kalau lepas rawatan tu, rumah Prismit tak akan kena ganggu lagi. Orang fikir macam tu. Tetapi apa yang berlaku selepas itu, pihak Prismit dia keluarkan video dia yang menyatakan bahawa dia mengalami gangguan yang lebih teruk lagi. Dan perkara ini bagi orang-orang yang faham lah, orang-orang yang terlibat dengan proses rawatan dan sebagainya, mereka sangat faham benda ni. Apabila dikatakan proses rawatan tu, kebiasaannya macam yang dia cakap, dia akan hantar yang dia punya bawah-bawah ni, yang suruhan ke apa ke. Dia yang ketua-ketua dia ni memang tak datang, dia akan lari lah, tak tahulah sebab apa tak datang kan. Biasanya dia sukar nak datang. So bila katakan waktu tu yang kena seksa ke apa dengan ustaz ke apa kan, kebiasaan AJ bukan cakap pada kejadian tu, AJ cakap kebiasaannya pada proses rawatan ni, selalunya yang kena seksa ke apa, yang kuli batak tu. So yang kuli batak tu dia akan jerit lah apalah apa, sakit apa semua, yang kena seksa dia. Kalau dia tak buat, dia kena seksa dengan yang ketua jin tu lah, kata kan, ketua jin yang jahat tu, dia akan kena seksa dengan tu. Kalau dia buat, dia kena seksa dengan ustaz-ustaz yang melakukan proses rawatan dan sebagainya lah. Bukan seksa lah, kadang-kadang ustaz rawatan ni dia baca Quran, benda tu panas sebagainya, itu adalah tidak balas ataupun reaksi daripada yang dia kena lah. Jadi tak selesai pun, dia je tahu dah memang takkan selesai pun, sebab dia kalau nak selesaikan masalah Prismit ni, kena cari dia punya punca dia, yang ketua dia, sampai jumpa. Maksudnya macam ni, susah nak cakap lah benda ni. AJ nak cerita ni ke tak cerita lah bab-bab ni. AJ ingat tak payah cerita lah benda tu, takut nanti AJ cerita ni lagi tambah salah faham kan. Sedangkan benda yang berlaku dekat Prismit dengan pusat rawatan Idrus berlaku boleh salah faham, apatah lagi kalau AJ tambah ni mungkin lagi berlaku salah faham. Jadi kita tak nak mention bab tu. Jadi
kita kembali semula kepada kejadian yang berlaku. Mereka salah faham dan sebagainya, berlakulah pertengkaran. Mungkin bukanlah, ada sedikit perselisihan di antara pihak Prince Smith dan juga pihak rawatan Ali Idrus ni lah. Yang pihak ni menyalahkan pusat rawatan Ali Idrus ni, kata tak betul lah dan sebagainya lah kan. Bagi pihak rawatan Ali Idrus pula yang menyatakan bahawa pihak Prince Smith ni dia tak mengikut syarat dan sebagainya lah, tak ikut apa yang diarahkan dan sebagainya kan, sebab itulah kena ganggu sebenarnya. Dekat sini lah paling bahaya sekali. Masa Majid cakap lah, benda yang paling bahaya sekali, talbis iblis, okay? Dia menghasut di antara satu sama lain, bergaduh. End up ending dia bergaduh di antara dua-dua pihak ni. Yang itu AJ memang tak berkenan kalau maksudnya kita buat proses rawatan ke apa ke, disebar luaskan kepada orang, sebab kesan dia itu AJ nampak banyak kali dah, bukannya berlaku kepada pihak pusat rawatan Idrus saja, tetapi dia pernah berlaku dekat pusat rawatan yang lain juga, di mana apabila pusat rawatan tersebut menyiarkan ataupun menyebarkan cara rawatan dan sebagainya, maka akan jadi perselisihan di antara satu sama lain disebabkan talbis iblis lah. Maksudnya dia nak kita bergaduh dan sebagainya. Jadi benda tu dah berlaku dah bagi pihak pusat rawatan Idrus dengan Prince Smith. So Prince Smith ni dia go on dengan dia punya konten, rawatan Idrus pun dia go on dengan dia punya konten lah. Kalau orang awam yang tak faham, dia ingat bila buat rawatan ni sekali boleh settle, kalau tak settle tu tipu. Orang ingat macam tu, tapi hakikatnya sebenarnya bukan macam tu. Dia kena banyak kali, dan banyak kali ni boleh dikatakan belum tentu lagi 20-30 kali pun belum tentu sembuh, melainkan atas keizinan Allah SWT. Kena faham tu. Kalau korang tanya member AJ selalu bawa dia kan, adakah dia 100% pulih? Jawapan AJ tidak. Dia belum 100% pulih lagi daripada proses rawat. Cuma dia makin baik lah berbanding dulu, lagi teruk. Gangguan yang dia terima tu memang dahsyat. Sekarang ni dia more better, lebih baik. Tapi dia tak 100% sembuh member FJ tu. Sebab tu dia kadang-kadang boleh kena rasuk dan sebagainya. Kadang-kadang dia macam-macam lah gangguan kat dia. FJ malah cerita kat sini kan. Sebab dia kalau dia ada gangguan ke apa, dia cerita kat FJ. Tapi FJ tak naklah cerita kat korang, sebab dia cerita tu personal, private. Okay? Jadi berbalik kepada kisah Prince Smith ni, apa yang berlaku inilah sampai sekarang, iaitu gangguan itu masih wujud di dalam rumah dia dan sebagainya. Okay? Tapi apabila FJ tengok video terbaru ni daripada Prince Smith ni, FJ tengok beliau semakin berani dan semakin kuat lah. FJ puji lah, maksudnya beliau cuba untuk tidak melayani akan benda-benda macam ni kan. Dia pergi tingkat atas dan sebagainya. FJ dah tengok video ni sampai habis. Korang kena tengok video ni. FJ recommend korang tengok video ni. Lepas tu terdengar suara dan sebagainya. Jadi kat sini ulasan FJ lah berkaitan dengan video terbaru daripada pihak Prince Smith ni. FJ nampak sebenarnya apa yang berlaku kepada pihak Prince Smith ni adalah video yang real lah. Maksudnya gangguan yang real. Cumanya orang salah faham, mungkin disebabkan kerana editing yang dilakukan tu. Bukan editing video fake bukan editing dia buat video fake. Editing yang maksudnya secara profesional yang dia buat. Dia memang genius. So orang nampak macam benda ni macam dalam filem lah. Macam letak muzik apa semua kan. Sedangkan pihak Prince Smith memang dia dah buat video macam style ni tu sebelum dia kena ganggu lagi. Kena faham lah benda ni. So apa pandangan FJ berkaitan dengan Prince Smith ni setelah FJ meneliti daripada video rawatan yang dilakukan oleh pusat rawatan Ali Idrus dan sebagainya. Kerasukan apa semua yang berlaku itu adalah real lah. Cumanya kat sini kita tak tahu benda apa sebenarnya yang mengganggu pihak Prince Smith ni. Okay? Satu, sama ada boleh jadi daripada mungkin barang yang di box-box tu lah. Okay, di box-box tu orang kata ada jin dalam tu. Okay, berkemungkinan bolehlah terjadi macam tu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan mungkin ada gangguan keturunan, maksudnya dari sudut saka dan sebagainya. Sebab tu tak tahu. Sebab tu dia cakap bila kita tak tahu, kita cuba untuk elakkan daripada kita komen lebih-lebih sebab kita tak tahu berkaitan dengan background dan sebagainya. Mungkin ada gangguan dari sudut keturunan dan sebagainya. Okay? Mungkin gangguan saka ke apa ke. Sebab kalau tengok daripada situasi dan sebagainya, FJ tak rasa gangguan ini hadir disebabkan kerana rumah dan sebagainya. Kalau ikut FJ lah, sebab FJ rasakan yang ganggu dia ni pun, gangguan tu ada yang dia ada peringkat-peringkat dia, ada yang tinggi lah. Maksudnya dia tak reveal lagi dia punya kedudukan dia.
Okey, jadi berkaitan dengan video Prismit ni, apa yang boleh kita simpulkan bahawa kalau ikut pandangan FJ, gangguan yang pihak Prismit ni terima adalah gangguan yang agak real lah, agak real. Maksudnya betul-betul punya gangguan, bukannya dia buat-buat dan sebagainya. Okey, bukan dia buat-buat dan sebagainya. Ini berdasarkan daripada FJ tengok proses rawatan pusat rawatan Ali Idrus yang datang ke rumah Prismit. Kemudian gangguan-gangguan yang dia mention yang berlaku kepada dia apabila dia upload video apa semua, dia mention gangguan macam ni, gangguan macam ni. Sebenarnya gangguan itu adalah gangguan yang biasa apabila seseorang itu mengalami gangguan lah. Maksudnya mungkin dia kena, tak tahulah apa yang mengganggu dia, sama ada FJ tak rasa benda ni adalah sihir, FJ pun tak rasa benda ni adalah jin yang memang tinggal daripada rumah ni, rumah yang dia baru duduk ni, rumah yang besar ni. Sebab benda ni, gangguan ni berlaku sebelum dia pindah ke rumah ni lagi. So FJ berat menyatakan mungkin benda ni boleh berlaku kerana gangguan jin saka keturunan dan sebagainya lah. Kalau ini bukan tuduhan ini FJ rasa lah. Dan untuk pengetahuan korang semua, bila gangguan yang melibatkan jin saka keturunan ni, dia punya gangguan dia agak kuat lah, agak kuat dan agak dahsyat juga. Dan dia bukannya boleh selesai dalam masa sekali rawatan, 2 kali rawatan, 3 kali rawatan, tak. Dia belum tentu selesai lagi. Okay, dia banyak tau, dia ada banyak peringkat. Bila melibatkan nasab punya jin keturunan ataupun saka sebagainya, dia ada banyak, dia ada pangkat tinggi dan apa semua, dia ada belah datuk, belah pakcik apa semua. So kalau katakan siapa-siapalah yang merawat Prismit ni, dia berjaya mengalahkan jin itu pada ketika itu, belum tentu lagi keadaan Prismit ni akan selesai. Sebab nanti dia akan datang lagi yang lain, dia akan datang lagi yang lain, dia akan datang lagi. Jadi proses rawatan tu memerlukan masa yang panjang dan berlarutan lah. Okay, jadi apa yang FJ nak sampaikan kat sini, bahawa bagi pihak FJ minta maaf kalau pandangan FJ ni ada melibatkan orang lain dan sebagainya, dan mungkin pandangan FJ ni ada yang tersalah dan sebagainya. Dan bagi pihak Prismit sendiri, mungkin dia kata apa yang FJ katakan ini tidak betul dan sebagainya. FJ minta maaf sangat-sangat, sebab itulah pandangan FJ secara orang luar. Yang lebih mengetahuinya adalah pihak pusat rawatan Ali Idrus yang datang pada ketika itu. Kemudian pihak Prismit sendiri yang sentiasa diganggu dan sebagainya, dan dia sendiri pun tahu apa yang berlaku mungkin daripada sejarah keluarga dia dan sebagainya, dan dia pun tahu apa mungkin perbuatan yang dia buat yang trigger benda-benda ni untuk mengganggu dia. Dia lebih tahu. FJ tak layak untuk menyatakan pendapat FJ, tapi jauh dari sudut hati FJ, memang FJ harap bahawa pihak Prismit dia sembuh cepat lah. Okay, dia sembuh cepat, dia segera selesai daripada masalah-masalah gangguan yang dia alami ni. Okay, so FJ hanya boleh berdoa saja untuk pihak Prismit supaya beliau cepat-cepat sembuh. Okey, FJ adalah salah seorang YouTube yang tak terlibat dalam memberikan komen tuduhan terhadap pihak Prismit. Sebab FJ suka untuk melihat situasi itu secara penuh. Kita tak pernah bersembang dengan pihak Prismit, kita tak tahu hal yang sebenar dia dan sebagainya. Dan itulah realiti dia. Kita jangan suka membuat tuduhan-tuduhan sehingga orang lain dia merasa tekanan itu. Okay? Itu yang FJ harapkan lah. Jadi kembali semula kepada cerita ini, FJ ucapkan Prismit supaya cepat sembuh, dan harap kau boleh buat balik video-video macam dulu. Memang best, FJ suka tengok. Gangguan-gangguan ni, pesan FJ, bila mendapatkan proses rawatan, dia bukannya boleh selesai dalam sehari dua. Dia memang perlukan masa untuk kita selesaikan perkara tersebut. Tak tahu sampai bila, jadi kena harap banyak bersabar lah. Okay? Kalau gangguan itu makin teruk dan sebagainya, memang kena kembali semula kepada perawat yang merawat kita. Itu yang FJ nak pesan. Kepada pihak Prismit, FJ ucapkan selamat maju jaya. Pada pihak rawatan Ali Idrus, kalau anda kata FJ tersalah pendapat dan pandangan, FJ minta maaf. Di mana FJ pun selalu mengambil kebaikan daripada channel pusat rawatan Ali Idrus yang banyak memberikan ilmu dan sebagainya berkaitan dengan cara-cara mengatasi kerasukan dan sebagainya. FJ ucapkan terima kasih banyak-banyak. FJ minta maaf kalau apa yang pandangan FJ pada malam ini tersalah ataupun tersilap. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa pada video react
yang akan datang. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.